Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan, para hadirin sekalian ke Dewan Utama Amanah Ihtiar Malaysia. Saya mulakan dengan pantun sikit. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Tipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Lenggang bertapak seni memandang, silat sending menyusun jari. Salam sembah selamat datang sudi tuan ke majlis kami. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Saadiah binti Ismail, anggota Lembaga Koperasi. Yang berusaha Encik Suhaili Maksari, pengurus besar kanan. Encik Saifuddin, pengurus besar. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rahman, penceramah jemputan kita, barisan pengurusan, ketua-ketua anak syarikat serta rakan-rakan warga kerja Koop Sahabat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama bagi meraihkan program 3 dalam 1 anjuran Koop Sahabat pada pagi ini, di mana yang pertamanya kita akan mendengar atas kirah ambang Ramadan bersempena Ramadan yang bakal tiba beberapa hari saja lagi. Dan yang kedua, kita mohon untuk Ustaz juga buat doa kesyukuran sempena berakhirnya mesyuarat agung kawasan kali yang kelima, dan yang seterusnya kita meraihkan warga kerja yang cemerlang dalam perkhidmatan dan setia berkhidmat bersama koperasi pada hari ini. Berikan tepukan. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah Ramadan yang hampir menjelma beberapa hari sahaja lagi. Bulan yang disebut-sebut sebagai bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kesabaran dan ketaatan, bulan yang juga dikurniakan ribuan kali ganda pahala ibadah. Pada hari ini kita amat bertuah diberi keizinan untuk mendengar perkongsian daripada penceramah jemputan kita bagi membangkitkan semangat dan motivasi diri dalam menghadapi Ramadan. Okey, tuan-tuan, tak kenal maka tak cinta. Saya perkenalkan sikit biodata Ustaz jemputan kita pada pagi ini. Latar belakang beliau, nama Ustaz Haryanto Rizal bin Rahman, atau lebih popular orang panggil Ustaz Heri, kan? Merupakan anak kelahiran Masjid Tanah Melaka, tinggal dan membesar di Kuang, Sungai Buloh. Telah pendidikan rumah tangga dan dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata. Pendidikan awal di Sekolah Agama Menengah Rawang sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Muqtah Jordan, diberikan ijazah dalam bidang syariah dan pengajian Islam. Penglibatan dakwah merupakan seorang personaliti dakwah yang sering dilihat di kaca TV dan radio. Beliau aktif memberikan syarahan ke seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan Singapura. Beliau merupakan pengarah urusan di syarikat umrah dan haji milik beliau sendiri, iaitu UHR Travel and Tours Sdn Bhd. Beliau juga merupakan pembimbing utama dalam syarikat tersebut. Okey, seterusnya, okey Ustaz, mukadimah tu Ustaz. Sebelum kita masuk Ramadan ni, awal-awal Ramadan, sebelum kita start dengan ceramah Ustaz ni, awal-awal Ramadan ni semua orang semangat Ustaz. Semangat nak kata, nak masuk Ramadan ni. So bila dah 2 minggu menjelang Ramadan, dia dah surut sikit. Dia dah tak agresif seperti sebelum ni. Dan ada juga ibu-ibu dalam kalangan orang yang berkerjaya Ustaz. Dia dah masuk bulan Ramadan ni dah mula risau Ustaz. Dia nak kena bangun pagi, nak kena masak, tu nak kena anak-anak lagi Ustaz, nak kena jaga tu anak mak mertua semua lagi dia pening juga Ustaz. Jadi macam mana Ustaz respon kepada Ustaz sebelum kita mulakan ceramah pada pagi ini, sebelum saya serahkan kepada Ustaz, itu antara fenomena kebiasaan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz bagi meneruskan sesi tazkirah kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Terima kasih kepada bahagia saudara pengacara majlis yang berusaha, Puan Hartati Abdul Jalil dari Koop Sahabat, yang berusaha Jasaidah Hajah Sa'diah Ismail, anggota lembaga Koop Sahabat, yang berusaha Puan Fatimah Ismail, anggota lembaga Koop Sahabat, yang berusaha Cik Mazri Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Barisan Pengurusan Tertinggi Koop Sahabat, Ketua Anak Syarikat, seterusnya warga kerja Koop Sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya ingat saya nak minta izin pakai yang di sana, boleh? Pusinglah kamera tu ke sana pula. Aywa. Boleh. Itu nak dia punya ni. Aywa. Okey. Pasal mic itu berat no rasanya. Baik, tuan sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat berhimpun di Dewan, apa nama ni, Dewan AIM, di menara AIM Kuala Lumpur ni, berpejabat. Dan saya dipahamkan tuan-tuan dalam program Majlis Kesyukuran dan Ambang Ramadan yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang untuk kita dalam kita nak menuju kepada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kesempatan untuk kita sama-sama dalam bulan Ramadan. Dan kalau diberikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sama-sama akan berpuasa selama sebulan di dalam bulan Ramadan nanti. Kalau dipanjangkan umur lah. Kalau pendek umur, berpuasalah selama-lamanya. Tuan-tuan sekalian, dia orang yang nak berada dalam bulan Ramadan ni sebenarnya terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama ialah orang yang berada di atas syariat dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dilazimi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Oh, maklumlah tuan-tuan ni, zaman-zaman perang Rusia Ukraine ni. Jadi golongan yang pertama ni ialah golongan yang nak masuk ke dalam Ramadan dan dia di atas
sunnah Rasulullah SAW dan juga apa yang dilazimi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh, mana orang-orang yang terdahulu pada kita yang saleh, yang menurut di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama. Sebab itu golongan ni dia menyambut Ramadan dengan doa. So itu ada satu doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana baginda masuk ke dalam bulan Rejab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Bila baginda masuk pada bulan Rejab, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa Nabi ajar. Sebab itu sebenarnya isyarat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyambut Ramadan bukan pada 2-3 hari nak Ramadan. Sebenarnya kita menyambut awal lagi, sejak daripada bulan Rejab. Kerana itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kita amalkan terus setiap hari. Dan kalau kita solat berjemaah bersama imam, biasanya kita akan dengar imam baca. Tapi kita dengarlah, masalah ni kita tak faham tu masalah dia, kan? Dan imam pun satu hal juga, dia pun tak nak beritahu kita apa doa dia baca. Kita pakat amin je. Lepas tu kadang-kadang doa tu dengan terbalik pun kita amin juga, masalah juga tu, sebab kita tak faham. Ada sekali saya pergi satu surau, imam baca doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Baguslah tu, ya Allah, kami mohon kau jadikan pengakhiran hidup kami ini pengakhiran yang baik. Bagus, memang kita nak begitulah. Wala takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami mohon juga padamu ya Allah, jangan kau jadikan pengakhiran hidup kami ini pengakhiran yang baik. Itu terjemahan dia. Tapi makmum tak faham, main amin je. Sekejap minta pengakhiran baik, sekejap minta pengakhirannya jangan baik. Mungkinlah imam tersilap. Tapi yang makmum bukan main amin lagi, amin. Kita duduk kat belakang tu mabuk. Orang surau ni dah kenapa? Sebenarnya nak mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Pasal husnul khatimah boleh minta, su'ul khatimah boleh minta. Jangan matikan kami ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, jangan matikan kami husnul khatimah. Kan kemabuk nama tu. Sebab itu doa ni biarlah faham. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab itu bila masuk bulan Rajab, Nabi baca doa tu. Ya, berkatkan untuk kami bulan Rajab, berkatkan untuk kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu doa. Dan boleh amal lagi, boleh. Sekarang pun masih bulan Sya'ban lagi, cuma 3-4 hari lagi lah tinggal, kan? Tak banyak dah. Tapi masih boleh doa. Atau satu lagi riwayat menyebutkan Nabi ajar, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Dia lebih kurang aja, cuma di hujung tu, dan berkatkan kami bulan Ramadan. Sebab penting Ramadan itu ialah matlamat. Berkatkan kami Rejab, berkatkan kami Sya'ban, sampaikan bulan Ramadan. Berkatkan kami Rejab, berkatkan kami Sya'ban, berkatkan kami Ramadan. Dan ada doa juga yang dibaca oleh para ulama yang masyhur, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Engkau sejahterakan untuk kami bulan Ramadan. Maknanya beri kami sihat, beri kami peluang, beri kami kekuatan, keazaman. Ini doa. Wasallim Ramadana lana, ya Allah, Engkau sejahterakanlah Ramadan untuk kami, supaya bila Ramadan datang tak sia-sia. Yang kadang Ramadan sampai, kan, kita sihat, elok, tapi sia-sia pula. Sebab kata pengurusi tadi, minggu pertama semangat, lepas itu tak ada harapan lah. Lebih kepada bazar Ramadan lagi yang di-update kat Facebook. Hari ni bazar Ramadan Petaling Jaya, not bad. Lucu je kecil dia.
Jadi kadang-kadang itulah kita minta supaya, dan ini bukan tuan-tuan je, saya pun, kita yang mengajar pun sama juga. Kerana kita risau kita tak manfaatkan Ramadan tu. Kerana kita ni biasa tuan, iman kita ni yazidu yanqus, tambah kurang. Dalam ceramah mungkin tengah bertambah iman, azam tu bukan main lagi, insya-Allah. InsyaAllah, sekejap lagi keluar minta darah, habis hilang semua. Dan itu kita ni memang begitu kan, tengah semangat tu semangat, bila hilang semangat habis. Sebab itu disuruh kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, pesan-pesan. Kerana pesanan tu manfaat untuk orang beriman. Sebab kita bila dipesan, kita ingat, dia panggil apa, recharge kita punya semangat. Itu penting ni. Itu doa supaya Ramadan kali ni, ya Allah, Ramadan yang sejahtera untuk kami. Bagaimana orang beramal, kita boleh beramal. Wa tasallamhu minna mutaqabbalah, dan kau terimalah Ramadan untuk kami ini dalam ataupun jadikan Ramadan untuk kami itu dengan amalan yang kau terima, atau kau terima Ramadan daripada kami dalam keadaan amalan-amalan di dalamnya diterima. Kadang kita risau juga beramal banyak tapi tak diterima Allah Ta'ala kan, sebab terrajin buat live. Itu masalah kita, semuanya dia live belaka. Semayang pun dia live, doa, saya bersama dengan keluarga sedang nak masih, kalau ada tertarik keluar lah. Takut dia berjalan, memang berjalan pun dilicin. Jadi sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Itu sunnah Nabi SAW. Dia berjalan. Tak apa. Lagipun beri susah nak minum. Sekejap lagi lah buat apa sekali. Jadi sebab itu sunnah Nabi SAW nak berada dalam bulan Ramadan, doa. Macam hari ni lah tuan-tuan buat, namanya apa tadi? Kenduri kesyukuran. Kenduri ke majlis je? Kenduri. Majlis je lah, tak ada kenduri. Maknanya makan sendiri lah. Nanti kalau kenduri tu ada makan, kalau majlis je ada doa saja. Makan boleh sendiri. Tapi hari ni ada makan kot. Ada, alhamdulillah. Dia penting tu makan tu. Majlis ni seadanya je pun tak bersunat. Yang penting makan tu utama. Habis kalau orang yang online tu makan je, dia orang sendiri lah Jadi yang online tu boleh makan terus lah Tuan-tuan, itu yang disebut sebagai jalan Rasul SAW. Sunnah yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Sebab tu kena doa, kena. So, Ramadan itu tuan kena ingat, dia bukan biasa, bukan ia memang dia bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama je kan. Kalau ada makna pun sebab birthday kita tu, bukan kalau orang wish lah. Kalau orang tak wish, tak ada makna juga birthday kita kan. Ramai orang wish, ada makna lah sikit. Kalau orang buat tak tahu je, dia pun tak pernah tahu, birthday orang tak pernah ucap, jadi tak ada makna juga. Itu bulan. Tapi Ramadan ini satu anugerah Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan ni, Nabi SAW sebutkan, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan sufidat isyayatin wa maradatul jinn wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin fi di berjalan juga wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa' minan nar wa dhalika kulla lailah, atau kama qala Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Ramadan istimewanya Allah bagi hadiah pada kita. Ini kita sebut tadi kan, bulan tu jadi istimewa kalau ada something. Kalau tak ada something, sama je bulan 1 sampai bulan 12. Macam orang nak kahwin kan,
nak kahwin insya-Allah bulan 11, maka istimewa lah bagi dia. Tapi kalau orang lain yang kahwin, tak ada makna untuk dia. Apa pasal istimewa sangat? Ada orang nak kahwin, dia tahu masalah dengan awak, kita pun tak faham. Jadi sebab itu Allah SWT beri pada bulan Ramadan ni hadiah. Apa hadiah dia? Yang pertama Nabi sebut dalam hadis ni, ya, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Allah belenggukan syaitan daripada dia boleh nak memesongkan manusia. Itu janji Allah Ta'ala. Ni hadis sahih. Makna masuk malam Ramadan nanti. Malam Ramadan bila? Kalau kira-kira hari Sabtu. Sabtu. Tuan kena ingat, hari mula daripada malam, baru siang. Jangan tunggu siang baru malam. Tak, dia malam dulu baru start. Dia panggil start dengan malam baru siang. Jadi satu Ramadan mulanya hari Sabtu tu, lepas maghrib tu dah masuk dah. Jadi kalau kita nak standby, kena standby tu sebelum maghrib tu standby, kerana nak masuk satu Ramadan. Maka janji Allah Ta'ala ini hadiah untuk manusia. Manusia semua, orang beriman lah. Kalau dia tak beriman, dia pun tak jadi juga. Jadi maknanya Allah bagi pada bulan Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin, dibelenggu syaitan dan juga jin. Dengan maksud yang lain, kerana jin, syaitan ini dia kerja dia untuk mesongkan manusia, kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh engkau yang jelas. Kerana kita ni yang jadi elok dah, kita ni baik, jadi terpesong ni kerana bisikan syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kan? Yang membisik-bisik dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Sebab itu manusia ni pun syaitan juga sebahagiannya. Kenapa perangai syaitan tu dia pakai? Sebab itu bila kita baca auzubillah tu, auzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kata para ulama mentafsirkan ayat ini, asyaitanu minal jinni wal ins, syaitan daripada bangsa jin dan manusia. Kan ada juga manusia yang bisik-bisik, alah kerja lebih kurang aja, kerja orang atas yang kaya, kita mana kan? Kau punya gaji berapa? Naik? Tak naik kan? Tu agak syaitan betul ke syaitan tak betul? Tu nak baca auzubillahi minasyaitanirrajim, tak takut dia, relax aja. Kita panggil syaitan daripada kalangan manusia tu yang membolak-balikkan hati orang. Jadi sebab itu bulan Ramadan Allah berhentikan kerja syaitan, nak bagi peluang. Bagi peluang, hadiah tu, hadiah. Kau macam kita lah tuan-tuan. Okey, bulan ni ialah bulan kelahiran amanah ikhtiar, kan? Dulu panggil amanah ikhtiar kan, sekarang pun panggil lagi. Cuma macam tukar nama gitu ya? Tak, bukan tukar nama, masih lagi amanah ikhtiar. Jadi bulan kita amanah ikhtiar ni ditubuhkan pada bulan 3. Maka oleh kerana bulan 3 ni birthday amanah ikhtiar, maka sebagai hadiahnya daripada pengurusan, tuan-tuan boleh pergi kerja ikut suka hati. Nak datang-datang, tak datang sudah, tapi bulan ni je dia bagi. Memang tak datang semua, kan? Itu keseluruhan hadiah. Jadi maknanya tak ada ikatan, bulan tu tak ada ikatan, boleh buat apa saja. Agak-agak macam berhenti kejap operasi AIM ni pasal semua pakat suka hati, awak tak datang hari ni, hari ni dibebaskan daripada ikatan, kata dia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala jadikan syaitan ni musuh kita, kan? Syaitan ni sebagai ujian untuk kita. Macam Dajjal lah, yang orang duk sibuk suka dengar kan. Kalau cerita pasal Dajjal ni, view boleh cecah ratus-ratus ribu. Orang kita cukup suka, kan? Suka bukan nak elak, untuk ikut. Tak sabar nak jumpa Dajjal. Kira-kira macam itulah terjemahan ni. Dan tu belajar ikut. Tu kira macam tak sabar nak jumpa lah tu. Ya, patut belajar elak, ni belajar ikut. Itu lain tahulah kita cerita pasal Dajjal, panjang nak cerita macam-macam. Tapi ini anugerah, hadiah Allah Ta'ala. Tahu? Sebab itu bulan Ramadan kita boleh tengok orang jadi baik. Itu bukan pura-pura. Ada orang kata, ini pura-pura je Ramadan. Dan kajian saintifik menunjukkan bila orang berhenti makan, dia bertenang, dia punya
dia punya jiwa tu boleh bertenang. Kita yang jadi huru-hara ni faktor pemakanan dia juga. Tak sungguh. Itu kalau tuan-tuan berkaji lah, saya bukannya pakar pemakanan, kita membaca je. Sebab apa? Faktor pemakanan tu menentu juga. Kalau orang dia kata lah, ini saya baca kan, kalau yang jenis makan daging, dia akan lebih agresif. Macam tu kan? Maknanya apa benda dia makan, jenis makanan dia. Kalau jenis makanan daripada sumber haiwan, dia akan lebih agresif. Kalau makan jenis daun dan seterusnya lah tuan. Saya bukan bidang kita tu, saya baca-baca gitu je lah, tak adalah hadam sangat kan? Tapi maknanya dia memberi kesan. Jadi sebab itu maknanya nak sebut, ada kajian mengatakan puasa menyebabkan dia lebih bertenang. Sebab apa? Dia tak makan sangat. Jadi dia kita bila kita makan, proses ini yang ini memang saya belajar lah ya? Macam kita tu tuan, kita makan, kita banyak makan makanan yang berkanji kan, kanji ataupun karbo lah, karbo. Dalam badan kita ni dia huru-hara. Sebab tu yang kita insulin kita rosak kan? Ini bukan ceramah kedoktoran. Dan sungguh saya study benda ni, saya baca buku, saya beli, saya tengok orang buat intermittent fasting tu kan, apa kaedah dia punya safe dia, teorinya begitu. Sebab itu yang menyebabkan kita rosak kita punya insulin, terpaksa cucuk insulin. Sebab insulin dalam badan dah tak cover dah. Dia kerja keras teruk no. Lepas makan nyekik, lepas menyekik minta darah, tak berhenti. Jadi dia dalam badan tu dia ada, Allah Ta'ala jadikan untuk nak maintain kan benda tu kan. Jadi insulin tu terpaksa spark. Lama lantak engkau lah, aku tak larat dah kerja kata dia kan. Maka akhirnya terpaksa insulin tambahan, cucuk. Insulin tambahan tak boleh jalan, akhirnya dah tak function. Tu yang potong pula, rosak buah pinggang sebagainya. Itu nanti dan ceramah yang lain pula, tu sesi lain pula. Jadi nak sebut tu, saya nak cerita pasal puasa. Jadi maknanya puasa ni memang dia menenangkan. Sebab bila kita tak makan, dia tenang kan, badan kita tu bertenang. Jadi sebab itu syaitan tak ada dah. Kita puasa pula, maka kita boleh buat kebaikan. Sebab itu bukan fake. Bulan Ramadan bila kita tengok orang buat kebaikan, is not fake. Understand? Saya minta maaf, saya memang hari Rabu kadang-kadang cakap orang putih. It's not fake tuan-tuan, betul. Ini Ramadan, hadiah Allah Ta'ala bagi pada kita. Bila kita tengok ada, bila masuk Ramadan orang cakap tenang, elok, it's not fake. Ini Ramadan, nama pun hadiah. Itu satu. Nanti kita cerita lain lah. Yang kedua, ini macam tak habis je buku sebelah. Tuan-tuan, yang kedua, hadiah yang Allah bagi dalam hadis ini sebutkan, dibuka pintu syurga dan tak pernah tutup pada bulan Ramadan, dan ditutup pintu syurga dan tak pernah buka. Sebahagian ulama menyatakan bahawa maksud hadis ini ialah maksud yang hakiki. Maksudnya kalau ada rombongan pergi ke syurga, tuan-tuan pergi. Ini contoh kan, jangan tuan masuk TikTok pula, ustaz ni buat rombongan ke syurga kata dia. Maknanya kata para ulama, kalau kau tengok ke syurga ketika tu pintu tu terbuka dan tak tertutup langsung sebulan Ramadan, itu maksud hakiki. Dan kalau kau ke neraka, ini kalau buat rombongan pun tak laku, kau akan lihat pintu tertutup dan tidak dibuka satu pintu pun. Hadiah Allah bagi. Dan sebagai ulama melihat kepada maksud majazi. Majazi ni artinya apa dipanggil? Apa ke benda pula lah cakap Melayunya. Maknanya bukan bidalan ataupun kiasan. Payah menong. Kiasan. Apa kiasannya? Kiasan pada bulan Ramadan orang cenderung untuk buat baik. Tuan-tuan, ini realiti. Tuan-tuan hidup berapa puluh tahun dah? Tak ada yang belas-belas tahun hidup dalam ni. Puluh tahun dah kita hidup, tuan-tuan tengok depan mata kita. Bila masuk Ramadan, bagaimana orang jadi pemurah, orang jadi rajin beribadah, orang banyak yang baik. Mana kebaikan bertambah, yang dulu tak elok jadi elok. Bahkan Alhamdulillah ada orang yang mula-mula bulan Ramadan dijadikan turning point, cuba nak berpakaian lebih, menempati syarat, bertudungnya dah tak ketat, macam-macam. Hatta orang menyanyi pun berhenti.
Tuan-tuan tengok, Search pun jual burger. Bulan ni sebagai menghormati bulan Ramadan, saya jual burger. Saya tak nyanyi. Tak ada. Tempat-tempat karaoke pun stop. Ada satu tahun saya ceramah dekat Kota Damansara, Uptown, kat pentas. Saya tanya dengan penganjur tu, ini memang buat pentas ni untuk ceramah ke? Tak Ustaz, dia kata ini memang pentas ni sedia ada. Oh, buat benda sebenarnya pentas ni? Pentas ni pentas karaoke, kata dia. Jadi Ramadan ni kita berhentilah karaoke, kita buat untuk program pengisian macam ni. Oh, habis lepas Ramadan kita sambung balik lah karaoke, kata dia. Maknanya niat dah awal, sambung balik. Tapi maknanya kebaikan tu orang semua ke arah kebaikan. Tu hadiah. Bukan senang Kak nak buat kebaikan ni. Ingat senang ke? Jangan. Bukan senang. Kalau tidak kerana hidayah Allah Ta'ala, kalau tidak kerana Allah cenderungkan kita buat kebaikan, kita takkan buat. Berapa ramai orang berniat lama dah nak buat kebaikan, sampai ke hari ni tak buat. Berapa ramai orang niat nak pergi masjid, lalu je, tak masuk-masuk pun sampai ke sudah. Itu realiti. Dan berapa ramai orang duduk sebelah masjid, melekat dengan dinding masjid, tak datang pun. Siapa kata kebaikan, kalau nama benda baik senang buat? Siapa cakap? Tapi bulan Ramadan Allah bagi istimewa untuk kita. Sebab itu kita ni, hari ni kita nak pergi kepada bulan yang Allah memang bagi special. Tapi kalau orang tak ada niat apa-apa, koman lah. Macam tuan-tuan lah, contoh kan, ini zaman-zaman musim sekarang ni memang macam itu. Orang bagi hadiah pergi ke Mekah. AIM pun ada buat juga kan. Jemaah pula, staff ke ataupun tim daripada AIM ni yang bagus, hantar ke Mekah. Bila kita dipilih tu, agak-agak kita macam mana? Setakat pengalaman saya lah, duk bawa orang pergi ke Mekah ulang-alik ni, saya taklah selalu sangat pergi Mekah. Bunyi ulang-alik tu macam selalu nok. Tak adalah. Yang ini saya bawa balik juga ni sebenarnya. Bawa balik. Cuma Ramadan ni saya tak pergilah. Sebanyak program. Yang ini pun kejap lagi depan ni saya terus ke RTM. Nak rakam 10 episod dengan KLFM. Cuma pengalaman saya duk ulang-alik bawa orang ni, kalau sebelum PKP tu kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali, macam tu je lah. Tak adalah tiap-tiap hari pergi Mekahnya. Cuma bila ada sebahagian tu ditaja, oi tuan-tuan, dia tahu dah dia akan berada pada satu tempat yang istimewa. Dia punya persediaan, jangan main-main. Semua dia studinya yang ada dalam YouTube. Ini ceramah umrah, ceramah Mekah. Lah kali semua dia tak faham. Mabuk semua dia masuknya serentak. Saya tak faham semua, Ustaz. Saya dah tengok dah dekat YouTube tapi tak faham semua. Lah kali bila pergi kursus, faham. Kata sebelum ni dah tengok, itulah banyak nak tengok jadi tak faham. Tapi nak cerita excited, kena macam tu lah. Excited. Macam ada sekali tu kita buat pelayaran Islamik, bunyinya lah. Tapi memang itu memang betul-betul Islamik. Tapi sekali tu je lah buatnya pun. Masa tu kita partner dengan Andalusia, kita buat pelayaran Islamik. Tak tahu kalau tuan-tuan ada yang pergi. Tapi memang Islamik tu, sebab kasino dalam tu tutup. Tarian tiang ditukar. Dalam tu ada tarian tiang, jangan main-main. Boleh pasang niat lah. Yang Islami. Tapi itu betul Islamik betul. Ya. Dia punya jacuzzi kan. Jacuzzi pun stop. Ada orang lain selain pada kita, tapi jacuzzi stop. Maknanya servis-servis yang tu stop. Sebab dekat atas jacuzzi tu pun kita buat solat qiyam. Apa hal kita qiyam yang itu kat jacuzzi? Tak mabuk imam. Kena pula kiblat menghadap jacuzzi. Allah. Lain takbir. Tapi tuan-tuan, nak cerita orang excited tu, jangan kau orang, kita pun excited. Mana pernah hidup naik kapal sampai muntah hijau kan? Naik kapal tu, walaupun kapal tu besar, dia pergi berlabuh dekat sebelah Langkawi, rupa dah laut lepas. Kita tak nampak pula kapal tu bergoyang. Tapi duduk dalam tu, apa aku mabuk ni, salah makan ke apa ni? Rupa baru teringat. Macam itu orang mabuk laut. Muntah hijau 3 hari. Jangan main. Tapi excited. Kapal besar pula tu, ada lift. Dalam kapal ada lift Jadi beruk sikit lah. Jalan pusing slow, pusing kanan pusing, tak tahu ala, tak tahu pergi mana. Kita nak tengok
Tapi nak cerita excited, ada tak orang excited nak masuk Ramadan macam tu? Tapi orang suruh excited masuk Ramadan tu bukan seluruh klik. Engkau kat mana ni ya? Aku tengah ke selatan. Apa hal? Tak nak Ramadan ni. Kejap lagi nak ke utara pula. Itu bukan excited, tu tak ada kerja ke? Maksudnya excited nak masuk Ramadan ni, kita plan. Kerana Allah bagi ni bulan istimewa, Allah bagi. Allah kata, Nabi SAW sebut, dibelenggu syaitan. Allah belenggu lah. Maknanya syaitan ni wujud, bukan dia mati. Aku terkorban Ramadan, aku terkorban. Contohnya buat cerita kartun begitu. Maknanya dia tidak ada kemampuan untuk nak membolak-balikkan hati kita. Tak ada. Tak ada. Sekarang kan ada. Sekarang ada. Tapi bulan Ramadan tak ada. Sebab itu kata para ulama, kalau masih lagi ada berbolak-balik, itu bukan syaitan, itu adalah nafsu kita sendiri. Dan ketahuilah sebenarnya syaitan dah lama tinggal. Dia dah hantar WhatsApp dah, tapi kita tak perasan. Dia tegal aku belah dulu aku rasa engkau dah boleh take over tempat aku ni, nampak engkau lagi power ni, kata dia. Aku tak payah join kau lah, kata dia. Ya, engkau dah ada dah. Sebab itu kita bulan Ramadan, kita tengok ada orang masih teruk lagi, itu bukan syaitan dah. Apalah syaitan ni mengganggu aku? Tak kak, bukan syaitan mengganggu kita tu, memang kita lah syaitan tu. Dah cukup. Ini pada nas daripada Nabi SAW. Jadi sebab itu ruang, peluang Allah bagi. So plan, apa nak buat? Bulan Ramadan, bulan Quran. Macam dah prepare, Iqra berapa? Sebab tu ceramah ni kalau boleh tanya seronok. Iqra berapa kak? Tu aku malas duduk depan, kata dia. Memang kalau tanya orang depan dululah kan. Tengok mana nak tanya ni. Tapi tuan-tuan jangan risau. Bila ada talk ni ataupun ada speech ni, tuan-tuan pergi je duduk depan. Tak apa. Dia speaker ni ataupun orang yang bercakap ni, dia bila bercakap, dia bertanya tu, itu bukan nak tahu. Itu ialah the way of communication ataupun seni komunikasi. Dipanggil interaction. Dia bukan nak jawapan. Jadi jangan cemas sangat. Okey, ikut berapa kak? Kita pula bila kena tanya terperanjat, dua. Jawab jujur terus. Sebenarnya senyum je. Tuan ikut berapa sekarang? Dia bukan nak jawapan. Itu dipanggil kaedah komunikasi, kan? Penyampaian punya skill dia, dia panggil seni, kan? Jadi gitu je. Tentu salah cemas nak. Kan ada yang kat belakang tu, mujur dalam mak dia tanya pula ikut berapa, mujur aku duduk belakang. So apa persediaan kita? What is our preparation to show that we are excited for Ramadan? Tentunya main. Ingat ustaz tak boleh cakap orang putih. Tapi nasib-nasib lah, kadang jadi, kadang tak jadi. Dan itu realiti dia, tuan. Okeylah, ustaz kalau tanya itu memang jam lah. Memang saya pun memang nak baca Quran, tapi lah sekolah dulu pun tak nak belajar betul-betul. Sekarang menyesal juga ustaz. Itulah insyaAllah. Dia tak boleh gitu kak. Kita kena ada solusi jangka pendek, solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang, boleh baca Quran Ramadan tahun depan. Dia ceramah ni macam itu je. Kalau kita lambung, tak ada solusi, kita pun mabuk juga nak turun macam mana ni, kan? Jadi lambung, turunkan balik. Maksudnya kita lontar masalah, tapi kena ada solusi supaya kita datang pada satu majlis tu, kita nampaklah jalan. Kadang-kadang kita cerita je, masalah orang kita tak nak baca Quran, tak tahu baca Quran. Yelah, okey, sekarang saya lah orang tu, macam mana saya nak baca, kan? Solusinya apa? Nah itu. Sebab itu saya kata Ramadan betul-betul dekat corner dah. Ini memang betul-betul kata orang tengah pecut ni. Saya rasa kalau nak baca Iqra, belajar Iqra sekarang, this is not the right time. Is it right? Orang sini memang tak boleh cakap apa putih. Betul tak tuan? Kalau kita nak belajar Iqra sekarang ni, macam mana nak baca Quran? 6 hari lagi. Hebat tuan-tuan. Dah lah baru Iqra 2 pula tu. Bataba ini sort kebat kata tu. Ta sadal la apa benda dia tak boleh menyebut dah. So itu jangka masa panjang solusi. Aim tahun depan Ramadan aku boleh baca Iqra, bukan payah no. Sekarang macam-macam cara. Ada yang cara apa nama? Kaedah ketuk tu, kan? Ta'aba sampai ketuk.
Cuma tu lah ketuk dengan budak-budak lah. Kita orang tua seorang, budak-budak ramai. Dia ikrar lah, standard lah tuan-tuan. Itu yang orang tak nak pergi tu. Sebab ngetuk dengan budak-budak. Lama dia ketuk ni kita. Macam kaedah. So jangka masa panjang, jangka pendek. Ni bulan Ramadan, bulan Quran. Nak buat apa? Kita nak prepare ni. Okey tuan-tuan, saya bagi jangka pendek. Pertama, saya sendiri tadi kebetulan saya tengok dekat dalam grup tu, kita ni bukanlah pandai baca Quran, tapi pasal kita ni ngajar. Tengok, ini kalau nak nanti saya bagi. Saya ambil ni link manfaat, saya tulis 30 juzuk Quran. Jadi dekat dalam ni, dia dalam YouTube je, cuma orang linkkan juzuk pertama sampai 30. Dan saya dah try tadi. Saya try Fatihah je lah, Fatihah yang paling pendek. Dan try semua, susah juga kita kan. Saya tengok, okey. Bila dia baca, alah iklan lah pula. Bila dia baca, contoh tuan, kan, ada terjemahan, kita tak boleh baca. So kita dengar dan baca terjemahan tu. Baca Arab memang tak bunyi. Ini kalau tunjuk pun tak tahu ke mana. Contohlah Fatihah tunjuk pun tak tahu mana tu, no. Kan? Jadi tengah macam ni, orang berhenti, orang panggil. Siapa? Buat kerja dulu. Kalau benda ni mungkin hilang, tuan-tuan tengok dia punya nombor, sambung dekat 024 tu balik. Jadi kita bersambung lah maksudnya. Jangan tuan, tadi tak habis, yang lain pula lah. Memang jawapannya tak jadilah. So kita khatam juga, khatam, yes. Kerana ulama khatam dalam bulan Ramadan. Ada yang khatam sehari. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan khatam 2 kali sehari luar pada solat. Luar pada solat. Maknanya tengah duduk-duduk macam ni dengan ceramah, khatam. Kita khatam lain. Kan? Ni khatam, habis baca Quran. Tapi kita nak buat dengan keadaan kita, okey fine, kita tak mampu. Tapi ada solusi lain. Tuan-tuan buatlah. Ini semua orang boleh capai. Dia nak atau tidak. Saya datang hari ni memanglah namanya ceramah, tapi tujuannya supaya kita buat. Ini input, outputnya tuan-tuan besok. Exam ada besok? Tak ada. Itu masalah kita. Kita tak boleh nak nilai lah kan. Patutnya yang datang ni dipanggil balik sebelum Ramadan. Tanya, baca Quran? Tak baca. Jam juga kita. So outputnya kita besok ni. Kita tak boleh baca, okey fine. Tapi kena ada solusi jangka panjang. Jangan tuan-tuan harap ini je. Sebab yang baca ni telefon ibaratnya. Bukan kita baca, kita dengar je. Telefon yang baca. Dia memperdengarkan kepada kita. Kalau tuan-tuan ini je sepanjang hayat, takut besok mati, dekat akhirat besok dipanggil kita. Nur Saliza, ada? Tak ada nama tu kan? Contoh je. Mana handphone awak? Ke syurga. Handphone dia ke syurga, bukan dia. Dia penuh keyakinan syurga, alhamdulillah. Tak, handphone saja. Sebab handphone tu yang mengaji tiap-tiap tahun. Ni contoh. Ini bukan cerita kartun. Saya nak bagi analogi. So kita kena buat lah. Jangka panjang tahun depan punya Ramadan. Jangka pendek ada solusi. Bukan makna jangka pendek tak boleh buat jangka panjang, makna kita tinggal terus, tak. Betul tak? So tahun ni kita buat. Macam boleh. Tuan-tuan ingat senang nak pergi datang ceramah sini, walaupun saya duduk Sungai Buloh je. Tuan-tuan tahu tak saya ikut jalan mana nak pergi sini? Saya pergi Kerawang dulu tu tak? Kalau tidak tak sampai-sampai. Saya tak tahu apa ke benda masalah. Dia punya jam tu sampai depan rumah saya tak? Kat Pejaras tu, kat Sungai Pelong. Jadi tak tahu apa benda masalah. Sampai kat depan ni. Depan ni baru clear, tapi nampak ada motor lebih tadi. Tak tahulah kalau motor tu pagi tadi punya ke. Kan ada motor dia pandang hala ke sana. Hala ke sana tu accident lah tu. Jarang hala menghadap lawan orang tu tak accident. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, ini kita nak masuk 1 bulan ni. So saya bagi solusi. Baca. Ada lain? Ada. Tuan-tuan beli Quran tafsir. Saya tak jual. Tuan-tuan carilah sendiri. Macam-macam Quran tafsir ada. Khatamkan baca 30 juzuk tafsir tu. What is your reason? Malay language. Oh kak, faham ke tidak? AIM ni memang perempuan semua.
Majoriti. Alhamdulillah, bagus. Ya. Wanita yang berdaya tinggi. Ya. Tapi itu realiti dia. Ini bulan Ramadan, bulan Quran. Kalau kita tak boleh hidup dengan Quran, teruklah kita. Yes, tak boleh baca Quran, fine, tak apa. Baca tafsir. Bukan tafsir Al-Quran yang berjuzuk-juzuk tu. Tuan-tuan, terjemahan tu adalah tafsir. Kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu ni, diambil daripada tafsir Jalalain. Diringkaskan. So baca je tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tak boleh baca yang tu. Memang tak boleh baca lagi, belum boleh. Tak apa, baca dia punya terjemahan dengan nama Allah. Kalau tuan-tuan rasa macam tak berapa sangatlah Ustaz baca bahasa Melayu ni, okey fine, cari yang terjemahan orang putih. Kan? Apa dah? Orang putih sebut by the name of Allah. Most dan seterusnya lah. Tuan-tuan, baca. Khatam 30 juzuk. Dengan niat, ya Allah, tahun depan aku mesti boleh baca Quran. Satu, bulan Quran. So tak ada reason dah. Hari ni saya dah cerita dengan tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah, tak nak buat sudah. Tapi besok akhirat kena tanya. Sebab tuan-tuan dah datang ceramah. Kalau tak datang ceramah, selamat. Betul? You tahu tak? Besok kena tanya. Tak tahu. You tak datang ke ceramah pagi tu? Datang, memang kena beduk lah gitu. Sebab itu saya kata lain kali kalau ceramah jangan datang, selamat. Ini saya baru perasan ada kawan-kawan kita non-Muslim tak orang ni kita santai-santai je, kita nak sampaikan, jangan stres. Okay? Tapi yang penting understand. Tuan-tuan understand, faham. Sebab saya nak gambarkan ini ialah bulan yang istimewa, special month. Allah bagi ganjaran tu untuk kita, kebaikan untuk kita. So, kenapa tak boleh buat? Bulan Ramadan, bulan Quran, hidup dengan Quran. Cuma saya pesan satu, bila tuan-tuan dengar Quran, jangan berborak. Tuan pergi ke Takwa Sungai Buloh ni. Dia tak ada orang Sungai Buloh ni. Kan? Atau mana-mana Takwa lah, restoran Takwa. Kedai mamak tu. Kan dia pesan Quran. Tak betul tu. Tak betul. Kenapa? Orang dalam tu berborak. Bila Quran dibacakan, fansitu, kata Allah Ta'ala, dengar, diam, jangan borak. So kalau kita dengar Quran, orang bertanya, stop dan cakap. Jelas kan? Itu hukum. Kita kena menghormati. Itu kalam Allah, Al-Quran. Dia bukan tulisan biasa-biasa. Okey? Itu berkaitan dengan Quran. Apa lagi preparation kita? Bulan Ramadan, bulan Qiyam. Dia ibarat macam AIM lah. AIM ni dia ada banyak sahabat-sahabat yang berniaga tu kan. Dia panggil apa? Sahabat AIM lah. Kan? Sahabat Amanah Ihtiyah kan. Saya sebenarnya Amanah Ihtiyah ni lama dah saya rasa saya lah. Dulu lagi, belum keluar TV lagi. Amanah Ihtiyah ni antara yang bagus lah. Jemput saya masa sebelum keluar TV lagi. Saya ingat lagi program kat Genting Highland. Genting Highland ke apa? Genting Highland lah kot. Tu. Lama dulu. Dia nak cerita bulan Ramadan, dia bulan Qiyam. Dia sinonim. Bulan Qiyam maksudnya apa? Malam dia dihidupkan. Sekurang-kurangnya bang, sekurang-kurangnya solat isyak berjemaah. Tapi yang sinonimnya solat malam dia ialah solat tarawih. Cuma saya tak nak bincang solat tarawih ni, tuan-tuan tahu dah belaka. Cuma saya nak tegur sikit je supaya kita tak silap sepanjang hayat. Bukan silap apa? Silap faham. Kita rugi. Kenapa? Ramai orang solat tarawih, Allah nak bagi dia pahala berganda. Macam mana pahala berganda? Oh kak, macam mana pahala berganda? Yalah memanglah solat tarawih, tapi macam mana pahala berganda solat tarawih itu? Yalah memanglah berjemaah. Bagus jugalah tuan-tuan ni. Okeylah tu kan, not bad kan. Okeylah. Benda tak ada silibus kan. Betul lah tu. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama layla. Orang yang solat dengan imam, solat malam, tarawih tadi contohnya, sampai imam habis, hatta yansarifa, sampai imam habis,
kataballahu lahu qiyamal lailah. Allah catat untuk dia pahala seolah-olah dia bangun daripada malam sampai ke pagi. Dengan syarat jangan berpisah daripada imam. Maksudnya imam solat tarawih 8 rakaat, kita bersolat 8. Imam belum habis solat, dia sambung dengan witir, kita balik. Rugi. Wahal 3 rakaat je witir. Nanti kita kan dah sebut tadi, kita punya session ada solusi, don't worry. Okay. So maknanya saya suka macam tu. Daripada tuan-tuan dengar je, tak faham pun dengar juga kan. Nak cakap macam korang hajar pula kan. Tuan-tuan, saya nak sebut, kalau sekiranya ni saya bagi solusi sebelum jawab puan punya soalan. Kalau tuan-tuan kita ni, saya Ustaz, boleh tak saya nak sembahyang 8 rakaat aja? Tak ada masalah. Benda tu ada pandangan. Jadi kita nak kira pandangan yang kuat 20, tapi 8 juga ada pandangan. Kita tak boleh menafikan. Okey. Cuma pesan saya, kalau kita nak sembahyang 8, pergi masjid yang buat 8. Jangan potong di tengah, rugi. Kita dah tahu kita ni 8 niun. Tahu 8 niun? 8, geng-geng 8 niun. Betul, kita nak buat solat 8 rakaat, jangan kita pergi sembahyang dekat masjid yang buat 20. Kita rugilah, sebab imam akan buat 20. Jadi kita balik, dapat tak pahala sepanjang malam? Tak. Pergi solat dekat yang buat 20, buat 8. Jadi imam pun habis, kita pun habis. Cuma kalau imam wirid kita nak balik, okey, tak ada masalah, kerana solat dah habis. Kan kita lepas solat selalu tarawih, ya Latif, kan begitu kan? Itu maknanya dah habis dah solat tu, boleh balik dah, nak balik. So witir buat sekali lah, kerana imam buat witir. Soalan puan tadi, habis nanti kita bangun nak solat sunat, nak solat hajat ke, nak solat apa lagi, taubat ke, tahajud ke, apa nak buat? Ada 2 solusi yang dikemukakan ulama. Saya guna solusi itu lebih baik. Kadang-kadang kalau saya guna pandangan, tuan-tuan tak nampak tu solusi. Kadang-kadang bahasa guna tu kan, selalu kan sebut 2 pandangan. Ialah memang pandangan, itulah solusinya. So solusi yang pertama, para ulama cadangkan, bangun dia malam tu berpandukan kepada hadis Nabi SAW, la witrana fil lail. Tak ada 2 witir satu malam, cukup 1 witir tadi. Tadi kan buat dengan imam, witir kan, cukup. So bangun malam tu untuk solat hajat, kemudian solat tahajud ke, lepas tu tidur misalnya, lepas tu bangun sahur. Okey, fine. Perlu witir lagi? Tak perlu, memadai 1 tadi. Baik. Solusi yang kedua, kata para ulama, engkau bangun tambah dengan 1 rakaat. Tadi dah buat 3 dengan imam, witir. Witir maksudnya ganjil. Bila buat 1 lagi jadi berapa? 4. Maka 4 tak dipanggil witir, ganjil kita. Kalau yang tak ganjil kita panggil ganjil. Kita yang witir, bukannya rakaat tu. Sebab witir tu maksud dia ganjil. 4 pun kita panggil witir, kod mana datang ganjil tu? Kan kita yang ganjil. Ganjil sungguh awak ni, kata dia. So maknanya apa? Buat 1 rakaat jadi 4. Solat tahajud, solat hajat, solat tasbih sebagainya, tutup dengan 5 balik. Ataupun dia jadi ganjil balik hujung tu, ataupun 3, ataupun 5. Jelas? Jadi jangan rugi. Bangun malam jangan rugi. Okey? So tarawih tahun ni kita start. Yang penting buat. Jangan tak buat. Sampaikan disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh para ulama, apabila Nabi SAW sebut ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang ini dibagi pada semua orang yang menghidupkan malam ni. Sekurang-kurangnya kata para ulama, dia solat berjemaah isyak. Yang penting doa. Kerana disebutkan Lailatul Qadar ni, antara pandangan ulama memberikan penjelasan apa maksud Lailatul Qadar. Apa dia Lailatul Qadar? Dia kata malam itu adalah malam menentukan soal rezekimu, ajalmu dan ketentuanmu. Ada yang belum kahwin? Tak, saya bukan cari calon, saya tanya. Kena risau no.
Ada. Yang belum dapat anak? Ada. So, this is your time. Allah bagi. Tapi kadang-kadang kita tersilap. Kita hanya kerja 27. The time is hari Sabtu malam Ahad ni. Sebab itu kata para ulama, every night. Orang tanya saya, macam mana kita dapat Ustaz Lailatul Qadar? Simple. Orang susah dapat, Ustaz kata simple. Simple. Dengan syarat hidupkan setiap malam. Tuan-tuan faham ke tidak? Maksudnya begitu je. Kan? Jadi kalau kita tak tahu, contohlah tuan, kita ni kita cari musuh. Kan? Musuh ni kita tak kenal. Siapa musuh ni? Mana satu yang musuh kita ni? Musuh tu duduk dalam bilik ni. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Senang aja, bom je semua. Tentu salah satu tu lah musuh kita. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini contoh, jangan tuan-tuan buat kerja ni. Yang ngebom orang aja kerja ni. Saya nak bagi mudah untuk tuan-tuan faham analoginya. Macam mana kita nak kenal ni? Tak tahu ni ramai ni. So bila kita bom semua satu bilik, automatik musuh kita mati tak? Tapi dalam tu ada kekasih kita pula terkorban juga. Ini cerita drama lah. Tak, maknanya begitu. So setiap malam orang sibuk nak pergi ke Mekah. Saya sebut tuan-tuan, kalau orang pergi ke Mekah sekarang ni lagi pula, tuan-tuan masa murah dulu tak nak pergi. Zaman 3,000, 4,000, zaman dah 8,000 ni sibuk pula. Mahal lah sekarang. Kenapa tak pergi dulu? Hidayah baru dapat. Hidayah sekarang mahal lah. Itu je jawapan dia. Ingat, hidayah dulu murah-murah. Tapi maknanya tuan-tuan, orang sibuk kenapa? Nak pergi berdoa. Sebab di sana tempat mustajab doa. Saya pernah bawa doa orang. Saya baca sampai tawaf. Masa tawaf tu saya baca. Saya balik, dapat dia, subhanallah. Yang diminta sebiji dapat. Diminta apa? Bulan Ramadan dia nak berniaga dekat Jalan Tak. Dapat. Saya tanya, dapat ni lepas saya bawa doa ni ke sebelum? Masa tu Ustaz di Mekah kata dia. Saya tak kata doa saya mustajab, tapi saya doa di tempat yang mustajab. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tak ada power, tapi tuan-tuan ada kawan yang ada power. Faham? Tuan-tuan tak ada power, tapi kawan tuan-tuan ada power. Macam tuan-tuan ada power jugalah, ibaratnya. So kita mungkin tak mustajab doa, tapi berada di tempat mustajab doa. Mustajab tak doanya? Tuan-tuan mungkin tak boleh nak pergi ke tempat mustajab doa di Mekah, tapi Allah bagikan yang Mekah tu datang sini. Namanya apa? Oh kak, kita nak pergi Mekah, duit tak ada. Allah bagi yang di Mekah tu punya mustajab datang sini. Namanya apa? Namanya Ramadan. Tuan-tuan faham ke tidak? Mekah tu tempat mustajab doa. Nak pergi duit tak ada. Allah bawa ke mustajaban itu ke sini, ke AIM ni. Tapi bukan Mekah lah, kerana Mekah tak bergerak. Dia memang kat situ. So yang dibawa ni apa? Ramadan. Tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan doa. Makanya Ramadan disebut bulan doa, kerana waktu mustajab doa banyak. Ramadan tu seluruhnya doa. Sebelum berbuka puasa, waktu mustajab doa. Malam tu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat malam tu. Ada riwayat mengatakan turunnya itu sebanyak butiran pasir di bumi. Ulama nak menggambarkan banyak. Tujuannya apa? Malam tu siapa yang beramal, siapa yang berdoa, siapa yang punya hajat. Allahu Akbar. Saya cakap ni pun saya yang meremang. Tuan-tuan buat dek je. Believe me tuan-tuan, ni bukan saya cakap, Quran sebut, Nabi sebut. Saya nak gambarkan istimewa Ramadan ni. Ya memang kita tahu, tapi tahun ni saya punya cara, saya ingat isu kita ialah kita tahu Ramadan ni bulan doa. Betul tak? Setuju tak kak? Setuju tak? Tapi kita tak doa. Setuju ke tak setuju? Kalaupun doa, tak tahu nak doa apa lagi. That's why bila time-time nak buka puasa, paling ada pun Allahumma laka sumna, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu je. Sebab apa? You have
nothing to ask from Allah Subhanahu wa ta'ala. You have nothing. That's why kita tak doa. Saya ambil pengalaman lah tuan-tuan ni. Saya cerita pasal umrah ni bukan apa. Ni pengalaman sebab tempat yang sama. Kondisi yang sama, tempat je beza. Tuan-tuan di Malaysia, tapi ada waktu mustajab doa. Orang pergi ke Mekah, dia pergi ke Kaabah, tempat mustajab doa. Kondisi sama. Saya bukan tujuan saya tuan-tuan ingat nak iklan, oh ni ustaz ni iklan syarikat dia ni pergi umrah dia. Tak, tuan-tuan silap tu. Bukan itu niat saya. Tapi dia lebih kurang macam promosi jugalah. Tapi tuan-tuan, saya punya pengalaman lah, bila kita bawa orang Mekah, sebab saya tak nak orang rugi. Kita spend duit, spend masa, tiba-tiba tuan-tuan rugi masa kat sana. Kenapa? Sebab you got nothing to do there. Understand? You got nothing, tak ada benda yang nak buat. Rugilah. So apa saya buat? Jemaah-jemaah kita akan cadangkan supaya doa tu ditulis. Tulis tu bukan ni doa untuk Along nak periksa. Tak. Tulis kat karang. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha memakbulkan setiap permintaan hamba. Ya Allah, anak aku ni tahun ni dia Jahannam. Tiba-tiba dia Jahannam. Tak tulis, karang. Ya Allah, dia nak periksa tahun ni. Inilah salah satunya anak yang Kau bagi pada aku ya Allah, dan juga suami aku. Aku sayang anak aku ni, aku harap dia menjadi orang berguna. Mudah-mudahan periksa ni dia boleh berjaya dan seterusnya dia boleh berjaya ya Allah. Ya Allah, aku besarkan dia daripada kecil, aku tahu baik perangainya, mudah-mudahan dia berjaya, dia jadi orang yang berguna. Karang. Dan tuan-tuan, dan baca karangan kita, dan kita ada something to ask. Believe me, siapa berjaya jangan lupa tag saya. Tak percaya, buat. Ni bukan baru, beribu dah jemaah saya. Dan yang buat, ada orang dia ambil sinis lah. Bukan ambil sinis lah, saya kata ambil sinis macam tak kena pula take for granted lah. Macam okey Ustaz, dia bukan tak perhatian, dia perhatian, tapi insyaAllah, tapi dia tak buat. Tuan-tuan, sampai depan Kaabah ni, selalu bila sampai depan Kaabah, first nampak Kaabah, kita kata tuan-tuan, sekarang doa. Bila orang nak doa ni, ada orang dia tak bawa doa, dia baca buku doa tu je lah. Itu je. Habis buku doa tu, dia tak tahu baca apa dah. Tapi orang yang bawa doa, saya kata tuan-tuan jangan baca buku doa tu. Doa yang apa tuan-tuan nak, dia tak buat tulis, dia angkat tangan juga. Ya Allah, ya Allah. Lama dia tengok orang, lamanya orang doa, apa benda dia baca. Tapi orang yang ada doa, siap buka kursi. Buka kursi. Saya ingat lagi makcik tu, dia buka kursi, duduk, selak satu-satu buku. Dan makcik ni betul-betul punya taat dengan saya ni. Saya kata makcik, guna buku cucu kita ke anak kita pergi sekolah tu. Kan buku tulis tu, dia boleh lipat-lipat, dia lembik, senang masuk dalam beg. Kalau tahu guna buku AIM, nanti dapat buku kan. Dia panggil buku apa tu? Buku diary, buku catatan selalu kan ada kan, orang buat souvenir tu kan. Kalau buku tu susah. Buku tu susah tuan-tuan nak buat, nak simpan. Jadi kalau buku tulisan anak tu, alah, buku tulisan anak kita kan tak jumpa. Sebab tu tak jumpa. Pasal tak? Sebab apa buku tak jumpa? Hilang mak, buku matematik hilang. Bukan hilang, dia dapat renyuk kat bawah tu. Kita mana pernah kosongkan buku tu. Beg tu mana pernah kosong. Kita angkat masuk, benda tu penyek. Tuan-tuan, kalau 3 bulan dipenyekkan kan, lunyai lah kawan tu. Macam tu buat betul. Dan dia duduk di situ tuan, depan Kaabah tu, slide demi slide. Orang lain sudah habis doa dah, yang bawa buku pun, yang menulis pun dah habis doa, dia tak habis lagi. Rupanya semua doa orang kirim, tulis. Sampai saya kata, ialah makcik orang berumur kan, saya cuit dia. Saya kata, makcik, nanti kita sambung lagi doa ni, makcik ada masa banyak lagi kat Kaabah ni. Okey lah. Sampai maknanya apa? Dia betul-betul maksimum kan. Tuan-tuan tak percaya, cuba buat. Ni kita isteri-isteri ni saya percaya ramai isteri orang, kadang maklumlah musim-musim sekarang ni, akhir-akhir dunia ni, kena sakit hati dengan lelaki kita ni. Saya tengok dekat medsos tu macam-macam orang komen kan. Doa lah kak, apa lagi kita boleh buat? Akak ingat boleh ke asal datang ustaz tiup sikit air ustaz, lelaki saya ni
Senang je, tiup air. Tak. Doa, minta ni laki kita, tulis Kak, tulis. Ya Allah, aku sayang suami aku, ya Allah. Engkau maha mengetahui, Engkau yang mengikat kasih sayang kami, ya Allah. Dan Kau tahu kami berkahwin kerana ada perasaan kasih sayang di antara kami, ya Allah. Tapi Kau maha mengetahui, sejak ni berubah perangai ni, jadi pemalas. Tulis. Teruk, jadi begini, ya Allah. Aku tahu, aku lemah, aku tak boleh ubah dia, Allah. Tapi Kau mampu ubah dia. Ya Allah, aku sayang kat dia. Inilah bapa anak-anak kami, ya Allah. Kau ubah dia supaya dia jadi contoh yang baik. Buat karang Kak. Ya Allah, aku mohon pada Engkau, mudah-mudahan Ramadan kali ini beri sinar untuk kami dengan kehendak-Mu, ya Allah. Kalau ikut hati aku dah lama nak pijak aje, ya Allah. Dia masuk juga dia punya marah tu. Kak, tak percaya saya cakap, tulis. Dan jangan lupa tag saya. Cuma tak payah tulis lah. Ustaz, saya dah baca, saya dah buat Ustaz. Saya memang jadi saya buat tu maksimum. Tak payahlah kan. Cuma itu tag je, saya nak tahu kan, tag je. Pergi kat Facebook saya kan, tag Ustaz, yang Ustaz cakap tu done. Betul tak saya cakap tuan-tuan ada doa 30 hari? Tapi saya, to be honest dengan tuan-tuan lah, saya tak nak saya ni jadi macam munafik pula, suruh orang buat tapi sebenarnya kita tak buat. Saya memang tak buat, saya memang tak tulis. Bukan kerana saya hafal doa, tak. Saya memang tak tulis. Saya tulis-tulis ni jam sikit. Saya memang tak tulis. Saya suruh tuan-tuan je lah kan. Tapi memang saya tak tulis. Tapi bukan saya tak buat, sebab saya tulis dalam handphone. Sebab anywhere saya boleh baca. Saya sungguh, saya jenis kalau menulis ni, lepas tu tak ingat nota tu lebuh kat mana. Sebab itu saya kena pakai handphone. Jadi saya berada di mana pun saya boleh buka, saya baca. Dan kami memang ada grup, family group, rumah saya, anak-anak, dalam tu ada doa-doa semua. Anak ni kita buatkanlah, bapak kena buatkan. Buat, ya Allah, wahai Tuhan yang maha kasih sayang, ya Allah, aku sayang ibu aku. Ibu aku selalu buat di rumah, rajin menyediakan kami anak-anak. Ya Allah, Kau bagi ibu aku sihat yang baik, pelihara dia daripada penyakit berat. Tulis. Itu doa untuk kita, yang baca anak kita. Kak, anak baca tulus. Masuk doa untuk bapaknya sekali, jangan doa kita je. Buat. Dan memang saya buat begitu. Jadi anak-anak masing-masing ambil handphone masing-masing, setengah jam sebelum buat baca Quran dulu. Ini saya bagi terus, bagi step terus. Apa lagi nak hari ni Kak? Apa lagi nak? Saya sebenarnya macam ada terfikir, tak tahu lah, mungkin tuan-tuan ni ramai yang makbul doa. Macam Bahajat juga tahun ni nak buat diary Ramadan. Nak tulis apa yang kita buat lah, tulis kan. Jadi buku kan, nanti orang boleh follow benda tu kan. Setengah jam, 7,5 jam sebelum buka puasa, buat ni. Jadi orang ada idea. Kadang-kadang orang tak ada idea, bukan apa, dia tak ada, dia blur. Apa nak buat apa nak buat? Lah kali bazar Ramadan. Itu je lah. Apa nak buat bazar Ramadan. Tuan-tuan, bulan doa saya bagi dah tadi kan. So setengah jam sebelum buka, kalau boleh baca Quran, baca. Tak boleh, dengar. Tengoklah kadar doa tuan-tuan panjang ke pendek. Kalau doa panjang, spend time lebih sikit. Kalau doa tu pendek, dengar Quran lebih sikit. Lepas tu baca doa tu. Macam boleh buat untuk family sekali Kak. Buat. Nanti bangun malam, ada doa. Baca tak apa. Buat. Okey? Bila-bila masa sepanjang bulan Ramadan. Kalau nak feel sikit, peganglah. Buat gitu kan. Kalau tuan letak bawah je macam tak feel sangat, macam buku je kan. Angkat tangan sikit. Tu doa. Bulan doa, bulan Qiyam. Puasa memang tak payah sebut, memang di bulan puasa. Lagi kita sebut apa tadi? Tak ada harapan. Ini jenis pangkal hilang, ujung tak dapat, pergi ke ujung, pangkal hilang, pergi ke pangkal, ujung tak nampak. Tuan-tuan, lagi apa tadi? Bulan Quran, bulan Qiyam, lagi tadi apa? Doa dan bulan sedekah. Aywa, yes, bulan sedekah. Tuan-tuan, everything saya sebut tadi kita kena plan. Ini ialah hadiah Allah bagi pada kita.
Sebab itu dalam hadis tadi, saya nak habiskan pasal 11.30. Dia suruh habis sebab tuan-tuan ada program lagi. Saya dipanggil penyampaian anugerah cemerlang umrah pada akhir Ramadan, saya dipahamkan. Tapi bukan tuan-tuan lah dapat, ya. Saya announce saja, ya. Dalam hadis tadi Nabi SAW sebut hadiah yang ketiga. Hadiah ketiga kan? Saya dah tak tahu tuan-tuan di mana satu hadiahnya. Yang ketiga. Yang pertama, syaitan dibelenggu. Yang kedua, pintu neraka, pintu syurga ditutup, tak buka, dan buka tak tutup. Yang ketiga, dalam hadis tersebut, maka berserulah yang menyeru. Disebut gitu. Fanada munadin, dipanggil kan? Berserulah, ada yang menyeru. Ya bariyal khair, wahai orang yang kemaruk nak buat baik, ataupun orang nak menunjukkan dia excited nak buat baik. Kata Nabi SAW, yang menyeru dia kata, dia sebut akbil, terimalah, ini bulan untuk engkau. John, hadis sahih ni. Wa ya baghiyas syarr, wahai jenis orang yang tak reti nak berhenti buat jahat, aksir, ini bulan untuk engkau ubah. Bulan Ramadan Allah bagi special. Sebab itu bulan sedekah, bulan Ramadan sinonim. Sedekahlah apa saja. Saya teringat tuan ada sekali dekat Mekah, saya suka tengok orang. Tuan-tuan kalau ada yang friend dengan Facebook saya, memang saya tak banyak, tak ada. Hari ni punya Kak Long baru pun saya tak ada komen. Hari ni Kak Long baru, saya buka-buka handphone tadi, Kak Long baru. Kak Long mana pula? Dia kata, hari tu Kak Long 7E. Ini Kak Long UiTM kata. UTM ke UiTM? UiTM. Bertenang tuan-tuan, bertenang. Kadang-kadang orang ada emosinya, tenang. Dan kita pun tak perlulah nak terasa sangat. Nah, pada saya itu satu cabaran. Simple je, cabaran. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang bercakap tu bukan main library, dia pun anak orang kaya. Saya form 3 tuan, basuh tandas dekat Bukit Melawati, Kuala Selangor. Nak pergi Bukit Melawati tu, tandas tu berkerak berapa tahun tak pernah guna. Ambil PMR, tapi saya dah ambil PMR lah. Orang kawan-kawan pergi kat sekolah ni nak ambil rezak PMR, kita hanya memerhati daripada Bukit Melawati. Pasal cuci tandas dengan ayah. Bukan cuci tandas macam tandas tuan-tuan ni. Tandas tu berkerak dah, nak kena cuci pakai asid. Masuk dalam tu dengan kita cari pakai asid. Kita kena apa panggil, simah dengan asid tu. Asid ni bila dia kena tu, dia apa dia panggil, berkuap tu kan. Saya habis UPSR dekat atas Bukit Ramamputra, angkat kayu golf 2 round RM18 kan. Habis jam 6 tu saya badan besar kan, orang ingat dah sekolah menengah. Abang saya form 3, dia memang badan besar lah, dia form 3, saya jam 6. Habis jam 6 saya form 1 lah maksud sepatutnya. Angkat kayu golf 2 round, standard je. Bantu mak ayah RM18 je 2 round. Oi, 18 lubang bang, jangan main-main. 18 lubang. Satu lubang RM9. Kalau pandai bedek, bos, dia bagi lebih sikit tip. Jadi kita kadang tak payah terasa. Jadikan tu sebagai kita punya cabaran. Bapak saya bukannya orang senang pun, jual buah. Ada sampai kadang nak buat modal tak ada duit, jual motor naik basikal. Angkat cepedak naik basikal. Cepedak berapa kilo? Wheelie basikal tu. Digelak dia orang kampung. Kadang-kadang orang yang dalam tu beria marah, bukannya dia orang miskin pun. Tengok dah, apa lagi kita gini. Alah, saya kata, kau macam lah miskin no. Kau iya kau miskin, tentang kau pun kaya. Engkau pun tak boleh menjiwai pun. Bukan kita setuju sangat dengan Prof tu cakap kan. Tapi kadang-kadang kita punya beria tu, yang kita pun sebenarnya tak pernah rasa susah pun kan. Konon-kononnya merasa susah bersama-sama, tak ada maknanya. Tapi kita kena rasa tercabar lah. So buatlah. Sungguh tu tak. Saya asal cuti sekolah je tu, siapa yang pernah lalu dekat Seri Kundang tu, ada juga kat situ kelab golf, sampai tutup lah. Jual buah tepi jalan. Sekarang ni hari ni lalu pergi ceramah pula. Dulu ayah jual buah kat sini lah, duduk tepi jalan kan.
Ayah dia pandai, dia parking, dia strategi. Bapak saya ni ahli strategi, sebab itu dapat kat saya juga. Dia pasang anak dia seorang sini, pasang anak sana. Jual, bila musim rambutan, jual rambutan. Kan? Masa tu kita pun tak tahu jadi ustaz. Seluar pendek yang dia itu, yang ada, mana ada seluar lain. Duduk tepi jalan tengok, oh ini kereta besar lalu ni, ada harapan. Rupa paling kedekut kereta besar. Dah sungguh. Ingat lagi dulu, duduk kerja menunggu kereta sambil menepuk nyamuk kan banyak dalam hutan. Tepuk, mengumpul nyamuk, kumpul sampai malam. Tengah malam balik, ayah ambil, banyak laku, boleh lah. Ni baki. Kita orang susah juga, kita rasa susah tu. Saya sekolah dulu dengan adik saya. Bila bapak saya datang, bagi duit. Ni duit asrama. Bagi duit asrama RM30. Kami satu RM30, adik saya RM30. Bagi RM30. Siapa nak bayar dulu? Kalau nak kira tuan kan, kita pun kadang-kadang dalam Facebook ni fake yang bohong belaka. Kan? Dia marah tu sebenarnya dia nak tumpang sekaki je buat konten dia. Kan dia orang like lah. Like bagus, saya setuju dengan komen dia, saya setuju. Itu je. Kan? Lepas tu yang setuju tu pun dia juga fake account yang lain. Sambung balik tuan-tuan. Lepas tu sedekah. Bulan Ramadan bulan sedekah. Ni saya nak kata kita tahu kemampuan kita beza. Saya ambil 5 minit lagi tuan. Mana orang? Dia boleh 5 minit lagi Selalu kita kalau ceramah ni pengusi dia bangun je kita tahu lah tu suruh berhenti. Kan? Tapi ni pengusi syak hilang, maknanya terus je lah ceramah sampai bila. Allahu akbar. Minta maaf tuan. So itu tuan-tuan, saya kata kita kena plan, rancang. Sedekah ni kak, bukan mesti nak ikut orang lain. Tu saya kata tadi, saya suka tengok orang dekat Mekah. Ada dekat Madinah, orang, tuan-tuan, dekat Madinah ni kalau orang kaya, dia ada, tapi hari ni tak boleh. Kerajaan Saudi stop dulu. Dia sediakan kotak, dia tak nak berjangkit kan. Kalau sebelum-sebelum ni, masing-masing ada allocation. Buat mohon untuk permit. Keluarga je, bukan mesti syarikat. Keluarga ni minta, dia bawa 3-4 beranak. Okey, saya punya saprah ni, dia panggil saprah tahu kan, macam tikar plastik tu kan. Saprah saya untuk 20 orang, kapasiti 20 orang. Dia akan tanya semua, manpower apa semua. Okey, you punya untuk 20 orang je, jangan lebih. Sebab itu allocation kita. Dulu-dulu kalau masa saya zaman mula-mula pergi Mekah ni, umur 19 tahun, bukan ada duit, sebab duduk ngaji kat Jordan sebelah Madinah kan, bayar 500 boleh pergi Mekah, siapa tak nak kan. Simpanlah sikit duit makan kita kat sana tu, pergi Mekah. Masa tu Bin Laden, tu yang paling besar, Bin Laden Company kan. Dia punya jamuan buka puasa nasi je. Kita dah duduk parking tempat orang, tengok Bin Laden punya tim datang, lari pergi kat Bin Laden. Sebab kau tak lari, dia kejarnya kita. Yang kita duduk tu, owner dia kejar kita. Kau nak lari mana? Duduk sini, kata dia. Kau dah setuju duduk tempat aku. Orang berebut nak bagi orang makan. Dia sampai macam tu. Jangan main kecil-kecil hati dia orang main. Dia bukan kecil hati dengan orang lain, dia kecil hati dengan kita. Kau dah duduk, kau bangun, memang dia kecil hati. Kau nak pergi mana? Aku nak jalan-jalan. Kau jangan main, kau datang balik kau pergi tempat lain, kau jaga. Dia nak fadilat tu. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Orang yang buka bagi orang makan, orang berbuka, dia dapat pahala macam orang berpuasa. Kita tak tahu kak siapa yang kita bagi makan. Boleh jadi kita bagi makan orang ni hari ni mustajab doa dia. Kita mana tahu? Sebab itu rahsia dia. Sebab itu orang suka bagi makan. Lagi dekat Mekah, berbanyak orang yang ikhlas pergi ke Mekah. Sampai saya tengok ada satu makcik ni tuan, dia nak sedekah banyak tak boleh. Dia beli apa nama ni, dia panggil yogurt. Kat sana ada yogurt yang jenis air tau, Laban dia panggil. Laban tu yogurt lah tu kan. Cuma kat sini tak jual. Sini yogurt juga, tapi ini yogurt potong kaki dia panggil kat sini. Kan ada kan yang kecil tu kan, Nestle ke apa tu kan, macam itulah. Tapi dia yogurt betul, pure masam, dia bukan manis, dia bagus. Makcik ni saya tengok dia beli sekotak tak banyak. Saya ingat ada dalam 2 dozen lah lebih kurang. Dia murah lah. Benda tu harga 1 rial dapat 2. Jadi baru 12 rial kan, benda murah. Dia nak sedekah juga, dia bawa kulu-kili dia bagi. Saya tengok aja. Sampai ke orang Melayu memang tak nak ambil. Orang Melayu dia tengok yogurt tu, benda ni kata dia, bukannya apple. Tak nak. Kecewa makcik tu. Dia bagi ni, bagi. Ada orang ambil, ada orang tak ambil. Banyak tak ambil lah pasal yogurt je.
Saya tengok aje. Sebab saya kata, saya dengan jemaah saya pun saya sebut, bila orang bagi tu ambil je. Kita meraihkan dia berbesar hati tu, lagi-lagi bulan Ramadan. Sama juga kita kat sini kan, kadang-kadang orang buat bubur lambuk tepi jalan kan, bukan buat bubur lambuk, orang bagi bubur lambuk. Buat bubur lambuk tepi jalan apa hal, bagi bubur lambuk kan. Saya pernah tuan-tuan, saya dengan dekat surau tu ajak budak-budak. Orang tua nak bagi tepi jalan dia segan. Budak-budak jom korang. Budak-budak dia suka pula. Sebab dia itulah masa nak keluar tepi jalan pun. Jom bagi. Siap kena marah lagi. Tepilah orang nak jalan. Astaghfirullahalazim. Tahulah banyak balik banyak beli bazar Ramadan, tapi janganlah macam itu. Ambil, orang bagi ambil. Kalau kita rasa lebih, kita pula bagi orang. Faham tuan-tuan? Kita rasa lebih, kita pula bagi pada orang, kita dapat pahala lagi. Itu kaedah dia. Tapi jangan sampai tak bersedekah bulan Ramadan, rugi. Ya, buat fikirlah apa benda boleh buat. Alakak kita ni kan, saya tengok ni semua jenis rajin masak. Buat mi goreng, lebihkan sikit kan, sepiring cawan tu je. Piring cawan kan sikit, bagi orang sebelah. Sepiring cawan tu je bagi. Orang sebelah tanya, piring cawan je kak? Kalau kat hotel makan memang dia bagi piring-piring macam ni kan, kat hotel memang macam tu kan, mana ada besar-besar punya piring. So piring kecil-kecil je. Dan maknanya tuan-tuan, buat bagi. Ada satu cara lah saya boleh bagi cadangan. Kita selalu kadang-kadang pergi merayap dekat bazar Ramadan kan, beli roti john. Harga roti john berapa sekarang? Saya tak rajin makan roti john, sebab dulu pun saya jual burger. Tuan-tuan yang main, saya boleh jadi sahabat AIM kan? Saya jual semua. Dah semua. Saya sekolah dekat universiti tuan, satu-satunya burger Malaysia. Burger Malaysia kami jual bulan Ramadan. Arab pun naik mabuk tengok, lain macam burger ni. Dah semua. Ya, kita jual burger. Kita memang kat sini jual burger. Ya. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan beli apa nama tadi? Roti john. RM5 lah contoh. Tuan-tuan bagi je lah pada abang tu, bang, saya nak roti john 2, tapi saya nak satu je, satu lagi sedekah. Nanti abang bagi je satu. Tuan-tuan, ada orang dia pergi ke bazar Ramadan ni, daripada tadi kari pap sekeping je, pusing. Dia tengok, bang, ambil. Cara mudah hari ni mudah no. Ada satu lagi cara lagi mudah. Tuan-tuan tulis. Saya dah tutup ni. Tuan-tuan tulis. Saya bagi alamat. Ya. Bukan alamat link tu. Ni alamat saya untuk tuan-tuan hantar Grab food. So maknanya apa tuan-tuan? Saya nak bagi tahu, mudah tak cara tu? Hari ni we have no reason lah tuan-tuan. Setuju tak kak? Kita tak ada alasan hari ni. Tuan-tuan cari je kat GrabFood tu hantar, Lalah Move hantar. Macam-macam ada hari ni. So kita tak ada reason. Tuan-tuan, selamat berpesta di bulan Ramadan. Bukan pesta-pestaan tu, berpesta ibadah di bulan Ramadan. InsyaAllah dengan keluarga kita sama-sama. Saya tak ada nak panjangkan, cukuplah 11.45. Nak cerita banyak lagi. Kalau ikut nota saya ada 13 muka. Baru baca tadi satu muka pun. Ya? Jadi saya takut nanti tuan-tuan habis semua tuan-tuan punya, majlis pun tak jalan-jalan. Tapi kita dipaham tadi, kita nak doa sama-sama. Ya, InsyaAllah kita akhiri tuan-tuan majlis pada malam ini. Malam pula dah. Pada pagi ini dengan doa. Dan insyaAllah kita doa sama-sama, sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Kadang-kadang maaf sebutlah, kita ni doa dalam majlis, doanya tu boleh sampai pegang handphone pula kan. Bukan pegang handphone tu tak apa, boleh saya jawab handphone pula kan. Dia bukan doa dengan saya, doa tu dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni ada malaikat-malaikat dia. Tujuannya nak menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Ada banyak malaikat. Malaikat tu tengok je kita. Aku lempang juga orang ni kan. Okey tuan-tuan, kita tawassul ya. Kita berdoa, kita tawassul dengan surah Al-Fatihah. Ini kebaikan. InsyaAllah kita baca betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة وأنت آخذ بناصيتها وإن ربنا على صراط مستقيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسعادتك وهدايتك ومغفرتك وسلامتك وعفوك على سائر أهل هذه الجماعة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك من الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Boleh buka? Boleh buka? Boleh? Alhamdulillah, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Fadil Ustaz atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan mengisafi diri seterusnya menjadi yang terbaik dalam kesempatan menyambut Ramadan